بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Yang sama-sama kita hormati saudara pengacara majlis, yang sama-sama kita hormati Yang Berhormat Datuk Dr. Hayati, yang di-Pertua PAS Kawasan Merangkap Ahli Esko Kerajaan Negeri Kedah, yang sama-sama kita hormati Yang Berhormat Datuk Awang selaku Timbalan yang di-Pertua Merangkap Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, yang juga merupakan wakil rakyat kesayangan tuan-tuan di Parlimen Pendang ini. Dan dia baru 2 penggal dalam Parlimen, tapi mula-mula dia masuk Parlimen tu dia macam dah 4-5 penggal sebagai ahli Parlimen. Seorang yang berani. Saya kalau ada dia dalam Parlimen, saya pun jadi berani. Kalau dia tak ada, saya pun tak berapa nak berani. Dan kami dua orang ni adalah orang yang seingat-ingat dalam sejarah Parlimen adalah orang yang pernah dihalau keluar daripada Parlimen, daripada parti PAS. Dalam PAS ni kami dua orang, tapi dia tak boleh kona, dia tak boleh potong saya tang kona lah, sebab dia yang kedua, saya mula-mula. Dulu lagi pada penggal lepas, waktu berlaku perdebatan antara saya dan juga Menteri Kewangan pada waktu itu, Lim Guang Eng. Akhirnya saya digantung 2 hari. Jadi bila dia kena gantung 2 hari, saya kata biasa, buat tak tu orang baling kata. 2 hari itu singkat saja. Saya kata pi minta maaf dengan speaker. Dia kata tak mau. Kan pi minta maaf, jadi isu pula kata kita penakut. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apabila berlakunya pilihan raya umum pada bulan 11 baru ini, kita menyaksikan kebangkitan rakyat di seluruh negara, khususnya di kalangan anak-anak muda. Walaupun strategi menjadikan umur 18 tahun itu adalah asalnya strategi untuk mengalahkan kita, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersetuju. Walaupun kita tak tahu orang muda ni nak pergi kok mana, kita sokong dalam Parlimen. Akhirnya orang muda umur 18 tahun dah boleh mengundi dalam pilihan raya, tanpa kita jangka. Walaupun kita melihat kepada tren kebangkitan sokongan kepada kita makin meningkat, tetapi kita tidak menduga keadaan yang sangat luar biasa. Sokongan orang-orang Islam, orang-orang Melayu di kalangan anak-anak muda, tak kurang daripada 70% di kawasan-kawasan tertentu anak muda menyokong Perikatan Nasional ataupun PAS. Dan inilah yang menggurunkan musuh kita. Walaupun bila time nak angkat sumpah, kami dah ready dah di Kuala Lumpur. Mungkin petang ini calon Perdana Menteri daripada kita dapat perkenan untuk angkat sumpah. Kita dah buat persiapan yang siap, tunggu masa saja. Tetapi Allah mentakdirkan kepada kita
kita belum sampai masa lagi untuk jadi kerajaan semula. Kadang-kadang Allah tangguhkan sesuatu perkara itu untuk menanti masa yang lebih sesuai memberikan amanah tersebut kepada kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan sesuatu yang menyeronokkan kita itu sebuah perkara yang tidak baik, tetapi Allah kadang-kadang menjadikan kepada kita sesuatu yang tidak menyenangkan kita itu adalah perkara yang baik. Sebab itu kita mengarahkan penyokong kita, kita kena redha, kita kena terima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perjuangan kita ini mesti kita teruskan. Dan saya Datuk Awang pernah duduk dalam kerajaan, pernah pindah piduk Putrajaya, hari-hari masuk pejabat, kami buat kerja, tak ada fikir nak buat projek, nak main apa, tak ada. Hari-hari kita bekerja. Tahu-tahu dah 30 bulan lebih kita mentadbir dan memerintah, dan rakyat menilai bahawa cara pentadbiran dan pemerintahan kita itu adalah cara yang sebenar, yang bersih, yang jauh daripada corruption, yang tidak terlibat dengan apa-apa. Akhirnya itulah antara punca mengapa rakyat mengundi kita dalam pilihan raya baru-baru ini. Sama telah kita meletakkan slogan bersih dan stabil. Kesemuanya ini adalah merupakan satu perkara yang sangat menggusarkan Perdana Menteri. Allah uji dia jadi Perdana Menteri. Walaupun dia ada perancangan sulit di belakang. Waktu musim kempen pilihan raya, kita kata PKR Anwar ini ada perancangan dengan Zahid. Dia pergi ceramah mana tak tahu, dia nafikan. Mana ada saya berpakat dengan Zahid. Yang kata saya berpakat dengan Zahid ini Tu Guru Haji Hadi, Ustaz Hadi dia panggil, dengan jubah, dengan serban, menunggang agama, menipu, memfitnah saya. Kita dah tahu dah, tuan-tuan, semua orang dah tahu perbualan telefon antara dia dengan Zahid adalah sebuah perancangan untuk bekerja sama supaya dia boleh perintah Putrajaya. Akhirnya orang UMNO pun orang tolak, PKR pun dapat kursi tak banyak mana, terlalu kecil berbanding dengan kita. Kita mendapat kerusi yang paling besar, PAS mendapat kerusi yang paling besar. Kalau nak kira, saya bila diumumkan Anwar jadi Perdana Menteri, saya tanya dengan speaker. Sebab speaker Tan Sri Azizan Harun yang mengarahkan parti-parti politik mengemukakan SD. Tanya semua ahli parlimen, hang sokong siapa, hang sokong siapa. Siapa yang buat begitu? Bukan kita jual beli. Ada seko ahli parlimen, tak tahu ahli parlimen mana, saya lupa. Kadang saya orang jahat ni saya tak ingat. Dia kata ini melacurkan SD. Padahal kita kumpul SD ini kerana surat daripada speaker. Siapa mengarahkan speaker? Yang di Pertuan Agong, istana yang mengarahkan speaker. Bila kumpul-kumpul, kita dah dapat 115 kerusi. Saya Datuk Awang pergi ke Kuala Lumpur, kita menghadap Suria Sumpah seorang-seorang. Dia tanya, adakah anda dengan jujur hati, tanpa dipaksa, dengan rela hati, dengan suci hati, untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri? Ya. Seorang-seorang ahli parlimen dipanggil, cukup 115. Bukan kita kutip pergi buat SD palsu dah. Tapi wayang ini terjadi dengan kita tidak jangka. Kita tidak jangka bahawa pengkhianatan kepada perjuangan kita, ketakutan pihak tertentu, kalau kita kembali menguasai Putrajaya, maka terjadilah apa yang terjadi. Maknanya apa, tuan-tuan? Saya nak bagi tahu, Perdana Menteri Hadut Adallah ni, dia panah punggok. Dia tak tahan. Dia tahu jangka hayat dia tak lama. Minggu lepas saya saja melawak dalam parlimen, saya tanya soalan,
Bila soalan saya naik nombor 8, saya kata tukar kerajaan bulan 8. Soalan saya nombor 8. Itu pantun 2 kerat. Viral satu Malaysia. Nasib baik saya sebut dalam parlimen. Kalau tak, saya kena siasat. Sekarang tuan-tuan nak tahu Tunku Haji kena siasat atas dakwaan kononnya nak menjatuhkan kerajaan. Bila pula tukar kerajaan ini satu kesalahan? Tukar kerajaan melalui ruang-ruang demokrasi yang ada, itu dibenarkan dalam negara kita. Tapi kalau pi buat rapas senjata tentera macam yang berlaku pada Maunah dulu, pi dalam bukit melancarkan peperangan kepada yang di-Pertuan Agong, yang tu tak boleh. Tapi kalau takat tukar kerajaan, itu satu perkara biasa. Tok Guru jawab soalan wartawan, ya kemungkinan boleh berlaku. Kita tak tahu apa yang nak berlaku depan hari. Itu pun kena siasat. Mereka terlalu takut, mereka terlalu paranoid, terlalu tak sedap hati apa nak jadi kepada kerajaan ini. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi glamour, tuan-tuan pergi kedai kopi, tukar kerajaan tak lama dah. Bila? Aku tak tahu, lepas esok kot. Tuan-tuan habaq lagu tu, polis mai cari. Kalau ada orang report lah. Ini yang berlaku dalam negara kita. Keadaan yang sudah sangat menakutkan kepada kerajaan ini. Sebab itu apa saja dakwaan kita, cakap-cakap, Datuk Awang kena saman. 2 tuduhan. Pertama, mempertikaikan tentang kerajaan ini. Itu cerita yang lama, saya baru tahu yang tu. Yang kedua, dia kata Perdana Menteri ni, saya ada rasa dia berdendam kot. Habaq lagu tu pun kena saman. Kalau macam tu, tak boleh cakap apa kita. Seorang reformis, seorang negarawan sebelum ini tak peduli, lawan tetap lawan, tapi dalam hati ada taman. Orang kata dia berdendam pun dia saman. Cekih lain lah. Cekih lain. Kalau yang Sanusi tu cerita yang lain. Yang tu agak berat bagi dia. Tapi takat bagi tahu Perdana Menteri pendendam, itu pun nak kena saman juga. Berapa banyak saya tak tahulah. Sudah saya ceramah malam ni, berapa saman sampai tak tahulah. Banyak saya nak sebut ni dalam masa yang terbatas ini. Itu yang berlaku dalam negara kita. Sebab tu kita bercakap apa pun akan jadi viral kalau sekiranya boleh menggugat kerajaan. Sekarang keluar arahan semalam Perhimpunan Khas Parti Keadilan Rakyat. Dan Menteri kata dia telah arahkan pasukan keselamatan untuk mengawasi puak-puak radikal ekstremis Islam ini yang akan mencetuskan huru-hara dalam negara. Ui, dahsyat. Adakah negara kita dah tak selamat? Siapa kumpulan ekstremis Islam itu? Adakah hang nak abad kat kami? Kami memerintah Kelantan, Kedah, tak ada apa. Mana kata ekstremis? Kami tak ekstrim. Di Kelantan orang bukan Islam boleh hidup dengan aman damai. Di Kedah, di Terengganu mereka boleh hidup dengan aman damai. Maka tak ada ekstremis. Apa sebenarnya yang berlaku ialah mereka takut. Kerana beberapa isu yang berlaku dalam negara pada hari ini sangat menggusarkan orang-orang Islam. Yang pertama saya nak sebut bagaimana program di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Salah satu agensi yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan buat program pi ziarah gereja. Siapa di kalangan anak-anak muda? Adakah dalam flyer disebarkan itu, adakah anda pernah pergi ziarah gereja, nak tahu pasal gereja? Cara memujuk itu cara berdakwah, bukan pergi saja-saja nak sampaikan bantuan persekolahan kepada siapa-siapa, tak ada. Bukan nak pergi sampaikan bantuan, tak. Pergi dengan ajakan berbentuk da'ayah, berbentuk kempen untuk kenal lebih dekat agama Kristian. Yang diajak itu bukan kami, bukan kita semua lebay-lebay yang dah dewasa, yang dah faham tentang akidah, yang tahu ilmu agama. Yang diajak itu anak-anak muda. Maka bila bising salah seorang daripada aktivis yang juga merupakan anggota parti kita,
buat dakwaan tentang program tersebut, dedahkan di luar. Kemudian masuk dalam parlimen, minggu lepas dibahaskan tentang Kementerian Belia dan Sukan. Kita semua balon sungguh-sungguh. Bukan kita anti kepada agama lain dah, tapi artikel 11 Perlembagaan Persekutuan menyebutkan tak boleh agama lain itu disebarkan kepada orang selain daripada agama dia. Maknanya nak sebarkan agama lain kepada orang Islam tak boleh. Termasuklah ajakan-ajakan kepada gereja. Oh, dia masuk dalam parlimen, dia baca, ni Tuan Ibrahim kata tak ada masalah, kita pergi gereja. Haji Hadi kata tak ada masalah. Tok Guru Ni Aziz pun pergi ke wak siam semua ni. Tok Guru Ni Aziz pergi tak apalah, ilmu penuh di dada. Tok Jadi pergi tak ada masalah. Datuk Tuan Ibrahim pergi tak ada masalah. Kita kalau pergi pun tak ada masalah. Tapi bila anak-anak muda yang tak tahu hujung pangkal, yang tak tahu membezakan antara hak dan batil ini, kalau mereka pergi, apa akan jadi? Orang Pendang setuju tak kalau anak dia selalu pergi gereja? Tak apa, kita toleransi agama, kita nak tunjuk kita baik, kita biar pergi anak kita nak pergi gereja pun. Nak ada macam tu? Maka itulah yang menjadi kebimbangan. Kebimbangan inilah yang kita bawa dan kita perjuangkan. Sekarang mak ayah dah risau, kalau Kementerian Belia dan Sukan meneruskan program ini, apa akan jadi kepada anak-anak mereka? Sebab budak-budak sekolah lah ni dia macam-macam. Bukan takat markah tu hak jawab biasa ABC tu. Dia ada co-curriculum, penglibatan, sukarelawan, gotong royong, semua ada markah. Kalau diajak, mereka akan pergi. Jadi ini satu masalah. Apa akan jadi kalau mereka didekatkan dengan Kristian? Kemudian didedahkan lagi siapa sebenarnya Hannah Yeoh ni, Menteri Belia dan Sukan sekarang. Dia pernah menulis Becoming Hannah Yeoh dalam buku dia. Dalam buku tersebut tuan-tuan boleh baca buku dia tu. Dia tulis bahawa dia masuk politik ditaja oleh Kristian, dan dia mengajak semua orang-orang yang ada di luar yang Kristian tu buat cara macam dia masuk politik dan sebarkan agama Kristian. Saya bertanggungjawab sebab buku dia ada. Ini dia. Dan bila dia buat program itu, dia nak kata tak ada apa, ini saja-saja. Mana boleh. Sebelum kamu jadi Kementerian Belia dan Sukan itu pun kamu dah ada keluarkan buku. Dalam buku tersebut mendedahkan bagaimana penglibatan dia dengan dakwah Kristian. Tiba-tiba dia pergi buat program lagu tu, memang kena lah. Waktu dia jadi Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, sebuah gerakan Sister Islam yang diharamkan oleh Majlis Fatwa Negeri Selangor, Kementerian Belia dan Sukan, dia sebagai Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, dia sebagai Timbalan Menteri waktu tu bagi sumbangan duit puluhan ribu kepada kumpulan ajaran sesat yang dibawa oleh Sisters Islam. Inilah dia Menteri Belia dan Sukan yang ada pada hari ini. Kita bercakap berfakta. Ni orang duk tengah tengok live ke tak, saya pun tak tahu. Mungkin live. Orang duk tengok, dia kata ini semua kalepas ni kaki fitnah. Tak, hampir baca dalam buku tu. Jangan duk kata aku fitnah. Tu banyak komen-komen, walaupun saya tak nampak, tapi saya tahu ada komen-komen daripada puak-puak dia. Ini yang berlaku. Maka bila dah kecoh, orang Islam dah mula sanksi kepada kerajaan ini. Kesangsian itu seakan sama dengan 22 bulan Pakatan Harapan memerintah dulu. Maka keluarlah daripada mulut Perdana Menteri bahawa dia telah mengarahkan pasukan keselamatan untuk bersiap siaga menghadapi kumpulan ekstremis radikal Islam ini, dan dia tak akan benarkan kalau sekiranya boleh menggugat perpaduan. Dia nak tuju pada siapa? Dia nak bela Hannah Yeoh. Hannah Yeoh yang tergugat sekarang ni. Dia nak bela siapa? Dia nak bela DAP. Kerana itulah talian hayat dia. Bila kita bangkit dalam parlimen lagi, bagaimana perhimpunan Women March, puak-puak pejuang feminisme ini yang nak kepada sama rata antara lelaki dan perempuan,
yang lama dah dia buat perarakan ni, tiap-tiap tahun. Kita tak kata dia tu pendaftar pertubuhannya atas nama LGBT, tapi tiap-tiap tahun, tiap kali dia buat perarakan di Kuala Lumpur, pada bulan 3 perarakan tersebut disertai oleh kumpulan-kumpulan pejuang LGBT. Mereka main dengan bendera pelangi, ikat rambut pelangi, baju gambar pelangi. Pelangi itu simbol kepada LGBT yang tak dibenarkan oleh kerajaan Qatar. Sewaktu kempen Piala Dunia baru ni, mereka nak pakai, hak duk di lengan dia panggil apa ni, kapten tu, ada suruh pakai semua yang warna pelangi. Qatar tak bagi, tak benarkan promosi LGBT di Qatar. Tapi di Kuala Lumpur zaman ini, zaman kerajaan ni, walaupun mereka tumpang sama perarakan itu, tapi mereka disertai dengan ramai oleh kumpulan-kumpulan pejuang LGBT. Kita buat report polis, polis tengah siasat minggu lepas, polis siasat, kita tanya bila lagi dah siasat. Minggu depan esok sidang parlimen, kita akan tanya lagi apa dah jadi dengan siasatan tu. Kalau tanah orang lain tak ada bukti pun hang boleh pergi dakwa di mahkamah. Takkan terang-terang puak-puak yang kahwin jantan sama jantan, betina dengan betina ni, hampir tangkap dia tu boleh dakwa, tak ada masalah. Jadi kita akan tanya minggu ni, apa dah jadi dengan siasatan tu. Bila kita bangkit ahli-ahli parlimen, kita sebut dalam parlimen, ini satu kebahayaan, tak boleh biarkan ada di kalangan ahli-ahli parlimen kita diugut, ditarik balik. Kadang-kadang ahli parlimen kita hak junior-junior ni, bila kena gertak sekali, lain Datuk Awang lah. Datuk Awang ni dia penggal pertama dulu pun dia dah gedebel dah. Dia mula tarik balik. Oh, dia viral berita ahli parlimen PAH dah tarik balik tuduhan LGBT dan sebagainya. Saya kata, lepas tu saya bangun, saya berucap, saya sebut, saya agaklah dalam parlimen ini, puak-puak DAP ni, puak-puak DAP yang ada dalam parlimen ni, bila cakap je pasal LGBT, dia akan bangun lawan sungguh. Bila time saya berucap, saya kata hari ni kalau kena keluar dewan, aku takkan tarik balik. Biar lah, boleh ikut sekali duduk dengan Datuk Awang. Saya kata, otak manusia yang normal tidak akan sokong budaya LGBT ini kerana dia melepasi batasan kehaiwanan. Lembu jantan takkan kahwin dengan lembu betina. Lembu pun kenal mana jantan mana betina. Lembu tak ada akal tu pun, dia tahu dia nak kahwin dengan siapa, dia pergi cari lembu betina. Tak ada lagi saya pernah tengok lembu jantan kahwin sama lembu jantan, tak ada. Lembu betina kahwin sama lembu betina, tak ada. Tapi ini manusia, saya kata. Sebab itu ahli-ahli parlimen DAP yang ada dalam dewan ini, saya kata, dia tak sokong LGBT. Mana boleh. Kalau dia sokong, senyap dia orang. Dia nak bangun bantah, tak boleh. Lepas tu saya kata, tapi sayangnya kita tak pernah dengar daripada pemimpin-pemimpin DAP yang satu kenyataan pun mengatakan mereka memerangi kumpulan LGBT yang mempromosi LGBT ni. Tak ada. Tuan-tuan dengar tak? Oi, tapi kalau tuan-tuan juluk pasal LGBT dalam parlimen, dia pun akan bangun. Dia pun akan bangun. Adakah tuan-tuan orang Islam setuju dengan agenda dan perjuangan mereka ini yang tidak membantah langsung perbuatan songsang ini, bahkan atas asas human right, hak asasi manusia? Bagi mereka tak ada masalah, kena biarkan. Saya kata ini bukan soal human right, hak kemanusiaan. Binatang pun tak buat kerja macam ni. Kita belajar daripada apa yang pernah berlaku di zaman Nabi Lut alaihissalam. Apabila kaum dia buat perbuatan LGBT, Nabi Lut nasihat tak pakai, lalu Allah Ta'ala kirimkan azab. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Apabila kaum Nabi Lut ini terus menerus dengan perbuatan LGBT, maka Allah Ta'ala balik bumi yang ada itu,
yang atasnya ke bawah, yang bawahnya ke atas, dan dihumbankan ke dalam bumi. Tuhan balik bumi kaum Nabi Lut. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan Allah Ta'ala bawa turun batu-batu daripada bahan bakar api neraka, menghujani bumi tersebut. Dahsyat azab. Saya kata takkan dalam perkara ini kita nak bertolak ansur. Tiba-tiba ada seko menteri belah sana. Saya kata seko lah sebab ada sokong LGBT, sebab dia tak berani. Puak DAP semua senyap, tak berani bangkit. Saya kata hari ni kalau berani bangkit, saya akan cabar. Kalau tak betul dakwaan saya bahawa DAP ni sokong LGBT, sila bagi tahu salah seorang daripada ahli parlimen siapa yang tak sokong LGBT. Depa tak berani, depa takut. Depa takut kepada puak-puak LGBT ni. Ada seorang menteri Melayu Islam, dia kata, saya kata puak-puak LGBT ni sebagai haiwan. Gila sungguh. Dia boleh pergi habaq lagu tu. Semalam saya tulis, saya sebarkan lagi, jangan kamu nak main-main dengan aku. Kalau ada peluang dia main parlimen, saya balung dia ni. Saya tak kata mereka tu haiwan, tapi perbuatan itu melepasi batasan kehaiwanan. Zaman kita jadi kerajaan, kita pergi dakwah puak-puak LGBT ni, kumpulan lesbian, kumpulan gay, kumpulan biseksual ini, kita pergi dakwah mereka. Saya sendiri turun ceramah kepada puak-puak ni di kalangan wanita-wanita yang tak mau laki nak sama perempuan. Saya pergi ceramah penuh dewan, buat satu tempat rahsia, kalau tak tuan-tuan pergi cari. Saya pergi ceramah, saya tengok, ish, segak-segak, tapi tak mau kat laki nak sama perempuan. Kita dakwah dia. Kenapa dia main tempat kita? Dia nak berubah tapi tak boleh berubah. Tuan-tuan hati-hati. Orang yang terjebak dengan perbuatan macam ni, dia akan ulang, dia akan ulang, dia akan ulang. Dia payah nak keluar, dia payah nak berubah. Saya tak kata kat siapa-siapa, tuan jangan ingat saya kata kat siapa-siapa. Sat lagi saya kena saman. Saya tak kata siapa-siapa, tapi saya tahu tabiat orang yang terjebak dengan amal perbuatan seperti ini. Mereka payah nak berubah. Kita bawa mereka, kita anjurkan majlis-majlis kursus, kita buat 2 hari, kita bagi ceramah kesedaran. Saya salah seorang yang mengisi slot itu. Kita tak kata dia tu dah jadi binatang yang nak berubah, tak apa. Masalah sekarang ni kumpulan, persatuan, gerakan, entiti yang mempromosi LGBT, yang ni kita kena lawan habis-habisan. Lain, kumpulan lain, individu lain. Individu kita tarik seorang-seorang, ajak mereka kembali ke pangkal jalan. Kita mungkin kita sampai tahap kita temukan jodoh kepada mereka, supaya mereka kenal ini yang sepatutnya mereka lakukan. Tiba-tiba menteri tersebut pergi buat ucapan, dia kata, saya sebut mereka ini adalah haiwan, dan dia kata walaupun LGBT boleh tinggal dalam negara kita. Punya selekeh seorang menteri. Itu bukan isu, tak ada masalah. Masalah sekarang gerakan ini semakin membarah dalam masyarakat, yang didukung oleh negara-negara luar yang mempromosi LGBT sebagai salah satu budaya kebebasan bagi mereka. Ini yang menjadi masalah. Zaman kita perintah, kita tak dengar. Saya keluar je tajuk LGBT, saya pancung. Cerita pasal salah seorang transgender yang famous dalam negara kita, walaupun dia dah lari pergi Australia kata. Wartawan tanya saya macam mana dia dah lari pergi Australia. Dia dah daftar sebagai perempuan di sana. Dia daftar sebagai perempuan di sana. Saya kata tak apa dia duduk di sana, itu bukan hak kita sebagai kerajaan waktu tu, tapi status dia dalam negara kita, dia adalah lelaki. Sampai law ni tak balik-balik. Ketegasan kita. Kerana dia bukan setakat rosak dia seorang, dia boleh mempengaruhi orang lain yang suka pakai apa?
Bedak-bedak gincu-gincu ni, nak jadi comel, nak jadi cantik ni kadang terpengaruh dengan dia. Yang ni kita kena tegas lawan. Tapi zaman kerajaan ini, lepas satu-satu keluar, pergi gereja kerajaan ini, LGBT berani buat perarakan kerajaan ini. Apa lagi isu? Isu apa lagi tuan-tuan? Perdana Menteri ni, saya tak maulah sampai kena saman. Dulu waktu kami dalam Pakatan Rakyat, saya antara orang yang banyak tanya kepada Parlimen yang diperintah oleh UMNO waktu tu pasal Anwar Ibrahim dalam penjara. Dia duduk dalam penjara, dia bagi tahu ke anak dia, habaq kat saya, dia kirim salam. Sebab banyak duk bangkit soalan cerita pasal dia, membela dia. Ini kita waktu tu. Waktu dia kena mata lepam dan sebagainya, siapa yang jadi penyokong kepada dia, yang mempertahankan dia? PKR waktu tu tak, orang tak kenal. Wan Azizah bertanding kali pertama tahun 2004 di Permatan Pauh. Satu kerusi saja PKR menang, itu pun 500 undi saja. Dia tak ada. Kerana sokongan kita, orang PAS, orang Islam, orang Melayu, orang Kedah, orang Kelantan, orang Terengganu inilah, maka dia bertapak sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Walaupun dia ulang alik masuk penjara sak 6 tahun, sak 9 tahun, tu dia punya cerita. Kita pun tak mau nak ulang apa perbuatan dia. Tapi mahkamah dah putuskan. Tapi kita lah sebagai orang yang bersimpati dengan dia dan juga perjuangan yang dia bawa. Bila dia jadi kerajaan, sepatut dia qada balik. Dia tebus balik zaman dulu dia dalam UMNO. Boleh main tahan, boleh tahan jugalah. Waktu dia jadi Menteri Kewangan, saya sebut dalam Parlimen, dulu di Kelantan ada telaga minyak yang sepadan dengan Thailand. Jarak dengan Kelantan 140 km, jarak dengan Songkhla 230 km. Bezanya hampir 100 km. Tapi kerajaan waktu tu dia jadi Menteri Kewangan, maka dia bawa lari pendaratan tu buat pergi ke Songkhla, Thailand. Bila dia jatuh, tak jadi kerajaan, kena pukul, kena telanjang. Tu ayat dia lah. Kena penjara. Dia berceramah, yang kaya makin kaya, yang miskin bapa ke dana. Itu ayat dia lah. Ayat dia. Kita kena mengangkat martabat. Dia bagi keras sikit. Saya sebut balik dalam Parlimen baru ni. Bercakap di luar macam tu. Tapi bila dia pergi kuasa, waktu dia jadi Menteri Kewangan dulu, tahun 91 sehingga tahun 98, dialah yang bertanggungjawab sebagai Menteri Kewangan yang ada kuasa. Pandangan dia orang dengar sebagai Menteri Kewangan. Tapi waktu itulah dia bawa naik minyak ke Songkhla, Thailand, nak nafikan hak rakyat Kelantan. Lepas tu dia bercakap, yang kaya makin kaya, yang miskin papa ke dana. Hang punya cerita lah. Hang sebagai Menteri Kewangan waktu tu. Kita tu ingat lepas dia lalu tempoh yang panjang 20 tahun lebih, jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri, orang nombor 1 dalam negara. Saya waktu tu kita duk sembang, kawan-kawan kita kata, lepas ni habis lah kita nak buat kerja apa tak tahulah. Kalau dia buat sungguh macam hak dia kata tu, kita duk tengok satu, ini macam tak berapa nak jadi hak macam dia kata. Baru kita tahu dia penipu rupanya. Lepas ni kena saman aku pula. Dia menipu. Hak dia duk bercakap dulu nak reform. Hak hari ni menang, jangan kata 1 minggu, jangan kata 1 bulan, hari ini menang, esok harga minyak turun. Tu biasa. Ni hak dia bercakap nak reform. Tak boleh ada kronisme, tak boleh ada nepotisme. Kena jaga wang negara ini. Kita ingat dia bercakap tu lepas dia dah hisah. Rupanya bila dia jadi kerajaan, dia buat balik benda yang sama. Tadi hak macam Webi Pendang sebut tadi, Datuk Awang sebut tadi, bagaimana peruntukan
kepada negeri-negeri pembangkang ni, campur 4 negeri, Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan, baru 17%. Nak banding, dia tak panggil banding dalam parlimen, dia pakar sastra, dia cakap ketimbang. Kita pun dengar pelik, ketimbang nak tahu apa tahu ketimbang dengan negeri-negeri lain. Satu negeri saja sampai 18%, tapi campur 4 negeri yang diperintah oleh kita 17%, 5%, 4%, 3%, campur-campur 17%. Tapi dia kata, dalam Menteri Ekonomi kata, ini peruntukan kepada negeri pembangkang lebih besar daripada peruntukan kepada negeri Melaka. Dia pergi banding dengan Melaka. Ini cara menipu, cara mislead dalam Dewan. Jadi puak kita pakat bangun, kita marah. Datuk Awang yang paling banyak bangun, sebab dia banyak kali cabar Datuk Awang. Pendang mana pendang? Pendang ni masalah, dia kata. Bila orang nak menggulung, dia keluar. Duduk, dia kata, duduk situ. Saya nak gulung, saya nak lipat ni. Bila dia nak gulung, dia sebut banyak kali nama Datuk Awang. Datuk Awang bangun. Bila banyak kali bangun, speaker tak tahulah hari tu kenapa, saya pun tak tahu, tapi tak boleh kata kat speaker ni. Sekali lagi dia tak bagi jalan pula. Tiba-tiba bila Pandan kata, Pendang, kalau nak jadi badut, cari menteri lain. Tu masa tu kita orang semua pakat bangun. Saya bangkit peraturan mesyuarat. Saya kata tadi Pandan, Menteri Ekonomi kata Pendang badut. Ini bahasa yang tidak sopan dalam parlimen. Speaker tanya dia, Pendang ada kata, Menteri ada kata tak? Kata, tarik balik. Pendang keluar. Pendang kena kata badut, Pendang kena keluar. Saya kata ni tak adil. Yang kata badut Pandan, kenapa Pendang kena keluar? Dia kata sebab Pendang ni banyak kali dah duk bangun kacau menteri. Dah menteri dah sebut banyak kali nama dia. Dia suka sebut nama kita. Dia suka pelekeh kalau lebay-lebay ni. Saya bila berucap dulu, kebetulan dia duk ada depan, saya kata ni hak seko ni selalu duk sindir lebay-lebay, konon lebay tak pandai merentah. Dia buat bodoh macam tu lah. Dia tak berani. Sebab itu tuan-tuan, saya nak bagi tahu apa yang sedang berlaku dalam kerajaan pada hari ini. Sangat-sangat kita bimbang. Dia kata dia bimbang dengan kita kerana kononnya kita bawa gerakan yang berbahaya. Sebenarnya dia bimbang kepada hilang kuasa. Ada orang tanya saya, kata bila nak tukar kerajaan? Saya kata hari ni tak ada dah, kau esok kot. Kalau tanya nak tukar malam ni, tak ada dah, dari pukul 11.52 dah. Esok belum tahu, barangkali esok. Itulah rapuhnya kerajaan yang ada pada hari ini. Apa lagi isu tuan-tuan? Macam-macam berlaku dalam parlimen yang sangat menggusarkan kepada rakyat. Negeri-negeri yang diperintah oleh kita ini memang dikesampingkan daripada arus perdana. Peruntukan kerajaan macam-macam dinafikan. Pada masa sama Perdana Menteri round tengok siapa berucap kritik dia akan saman. Dalam Dewan tak apa, kita boleh kata apa saja. Tapi di luar Dewan tuan-tuan bercakap, tuan-tuan kena berdepan dengan saman. Dia saman baru dah tak, jangan risau. Itu baru saman, belum lagi betul keputusan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita pakat-pakat berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka ini, supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Kalau mereka tak nak kembali ke pangkal jalan, kita minta Allah segerakan tukar kerajaan ini. Boleh ataupun tidak? Bercakap tak serupa bikin. Perdana Menteri daripada 1, 2, 3 tak pernah melantik diri sendiri menjadi Menteri Kewangan. Zaman Tun Mahathir barulah dia buat sedikit kelainan, lantik diri dia jadi Menteri Kewangan. Lepas tu zaman kita perintah, Tan Sri Muhyiddin Yassin tak pegang jawatan Menteri Kewangan. Ismail Sabri tak pegang jawatan Menteri Kewangan. Tapi yang peliknya,
Bila berkaitan dengan katanya ada salah laku berkaitan dengan projek, Perdana Menteri yang kena dakwa. Patut dakwa Menteri Kewangan. Saya pernah tengok minit daripada Perdana Menteri. Menteri Kewangan sila pertimbangkan dan syur. Dia tak meluluskan, dia tak ada kuasa sebagai Perdana Menteri meluluskan apa-apa projek kerana bidang kuasanya berada pada Menteri Kewangan. Dia kena hantar pergi Tengku Zafrul. Tapi akhir dia didakwa. Yang meluluskan Tengku Zafrul sampai sekarang. Sebab apa? Sebab geng kami, sebab duduk sekali dengan kami. Ini yang berlaku. Dahsyatnya, dia kata saya tidak akan berlaku zalim, tapi tindakan dia jauh di luar daripada apa yang dia cakap. Saya, bila orang tanya saya kenapa dia jadi macam ni, saya kata dia orang yang luar biasa, bukan luar tabi'i. Dia luar biasa. Dia pernah masuk penjara, keluar penjara, dia masuk balik penjara, dia kena tuduh dengan salah yang sama, kemudian dia kena tuduh lagi salah yang sama. Dia gerakkan rakyat untuk turun ke Kuala Lumpur, kena gas, pedih mata, sesak nafas sampai nak meninggal kita ni. Dia boleh buat. Itu luar biasa. Luar biasa. Tetapi sayang, walaupun dia ada kekuatan itu, luar biasa kekuatan dia, kecenderungan dia luar biasa, bila dia jadi kerajaan, dia tak banyak tunjuk apa-apa perubahan kepada apa yang dia cakap. Mai dia ambil jadi Perdana Menteri, dia pegang sendiri Menteri Kewangan. Saya kata tak apalah kot, saya pujuk kami kawan-kawan kata patutlah Anwar pegang Menteri Kewangan. Kalau tak Zahid duk minta nak suruh bagi ke UMNO, dapat ke UMNO lagi haru. Jadi Anwar dengan agenda reformasi, dialah pegang Menteri Kewangan sat. Lepas ni tak apalah, dia akan bagi orang lain. Tiba-tiba bukan takat tu je, diumumkan pelantikan penasihat kepada Menteri Kewangan anak dia. Saya kata ini bukan lagi cubaan, ini dah betul-betul, ini bukan lagi cubaan. Sebelum ni kita tu ingat ini cubaan kok, ini saja dia nak bagi linang suasana, tenang dulu. UMNO pun tak mengamuk. Kalau ada UMNO, bila mai berunding dengan kita, mereka minta apa? Minta Menteri Kewangan bagi kat mereka. Timbalan Perdana Menteri, semua menteri-menteri hak banyak-banyak duit ni dia minta bagi kat dia, termasuk Menteri Kewangan. Itulah juga yang dia bagi tahu dengan kita, Anwar dah setuju nak bagi UMNO Menteri Kewangan. Anwar ni dia politik dia akan guna orang tertentu. Bila dah habis pakai, bila dah habis guna, orang tu tak lagi berguna kepada dia, orang tu dia akan buang. Itu style dia. Lah ni pun dah macam mana dah ni, dengan cerita macam-macam. Saya tak nak sebutlah apa yang berlaku kat sini. Tapi bila dia pilantik anak dia sendiri, kita kata ini dah memang tak betul lah. Sebab itu kalau kita imbau kembali, waktu dia bersyarah berceramah, dia mai ke sini, ke Pendang, ke Alor, dia pergi ke Kelantan, ke Kota Baru, pergi ke Terengganu, dia berceramah di mana-mana pun, saya sebagai Perdana Menteri. Kan nampak tak? Dia nak sangat jawatan Perdana Menteri ni. Dia nak sangat. Kita tak mengajar orang-orang kita begitu dalam PAS. Siapa yang tunjuk sangat-sangat nak jadi calon, nak jadi wakil rakyat, nak jawatan, orang PAS, bukan pimpinan PAS, orang PAS tak akan undi dan sokong dia. Betul tak? Itu dalam PAS. Sebab apa? Kita berpegang dengan tarbiyah yang diajar kepada kita. Nabi sebut, wahai Abdul Rahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa in utitaha bimas'alatin ukilta alaiha, wa in utitaha bighairi mas'alatin u'inta alaiha. Wahai Abdul Rahman bin Samurah, jangan kamu minta jawatan. Kalau kamu dapat jawatan itu sebab kamu minta, maka Allah akan serah pada kamu. Ikut pandai hang lah nak buat macam mana pun, Allah tak akan tolong. Kalau kita dapat jawatan sebab kita minta.
dia duk bersyarah rata dulu. Tapi kalau kita dapat wa in utitaha bighairi mas'alatin, kalau kamu dapat sesuatu amanah jawatan dengan keadaan kamu tak meminta-minta jawatan tersebut, kamu akan diberikan nusrah dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amanah yang berat itu. Saya kata itulah punca dia. Ini pengajaran juga kepada kita supaya kita kekal istiqamah berpandukan kepada Quran, hadis-hadis Nabi SAW ketika kita bersama dengan perjuangan yang kita cita-citakan untuk menegakkan Islam di atas muka bumi Malaysia ini. Dia bila dapat jawatan dalam keadaan dia pintar, dia tak tahu nak buat apa. Itu dia merapu. Kalau tanya, saya kata siapalah penasihat dia yang nasihat kepada dia supaya lantik penasihat? Siapa agak-agak? Kalau orang yang waras akal dia, tak mungkin dia akan nasihat. Tak ada orang lain ambil anak dia lah. Mana boleh lagu tu? Dia yang bercakap soal reformasi, nepotisme, Maha Fir'aun, apa dia tak kata pada Mahathir dulu? Tiba-tiba bila dia dapat kedudukan yang sangat selesa bagi dia, dia buat benda yang lebih teruk daripada apa yang dia buat waktu dia kata pada Mahathir, Maha Fir'aun dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tunggu, kita berdoa, kita berada di amal Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memakbulkan doa dan permintaan kita, bukan untuk kita kembali semata-mata berkuasa, tetapi untuk kita menyelamatkan negeri dan negara ini daripada tangan-tangan yang sedang merosak dan membinasakan masa depan negara ini. Sekian saja daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.